Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua yang melihat video ini. Kumpulan kami akan menerangkan apa itu piramid makanan. Saya Nurfasha Umairah binti Rusli akan menerangkan apa itu yang dimaksudkan dengan piramid makanan. Piramid makanan ialah satu carta yang membantu kita untuk merancang pengambilan jenis-jenis makanan yang sesuai untuk kita pada setiap hari. Piramid makanan juga digunakan sebagai panduan dalam penyediaan makanan sihat. Pengambilan makanan yang sihat dapat memastikan bahawa tubuh badan dan otak kita dapat menerima semua nutrien yang mencukupi bagi membolehkan ianya berfungsi dengan baik. Pengambilan makanan juga perlu dipelbagaikan agar dapat membekalkan semua nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan. Sekian itu sahaja daripada saya. Adakah anda tahu tentang kepentingan piramid makanan? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hazira Hayani. Saya akan memberitahu tentang kepentingan piramid makanan. Kepentingan yang pertama ialah membantu pembesaran dan perkembangan kanak-kanak dengan lebih sempurna. Hal ini kerana supaya kanak-kanak dapat berkembang dengan baik dan tidak akan mengalami masalah terbantul. Untuk pemakanan kepada kanak-kanak yang ibu bapa boleh sediakan ialah dengan lebihkan bahan tenusuk dan makanan protein untuk perkembangan kanak-kanak dengan lebih cepat dan lebih sempurna. Kepentingan yang kedua pula ialah meningkatkan kecantikan pada wajah. Pemakanan juga memainkan peranan yang penting untuk mengekalkan kesihatan pada wajah. Untuk pemakanan pula, kita perlu mengambil banyak bahan vitamin, contohnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan kerana terdapat khasiat tersendiri di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan itu untuk mengekalkan kesihatan pada wajah. Kepentingan yang ketiga pula dapat memberikan tenaga yang secukupnya kepada kanak-kanak. Dengan pengambilan mengikut piramid makanan yang sempurna, kanak-kanak dapat membuat aktiviti harian mereka secara cergas dan lebih banyak tenaga. Fitrah seorang kanak-kanak adalah bermain. Apabila mereka tidak dapat makanan yang secukupnya, mereka akan berasa diri mereka lemah. Yang banyak membekalkan tenaga adalah seperti karbohidrat. Kepentingan yang keempat atau yang terakhir ialah dapat mencegah penyakit dan dapat meningkatkan imun tubuh badan kanak-kanak. Untuk meningkatkan imun tubuh badan atau mengekalkan imun tubuh badan seseorang ialah kita perlu memperbanyakkan vitamin di dalam makanan supaya dapat mengekalkan kesihatan diri sendiri. Kepentingan ini adalah penting kerana sekiranya kita tidak dapat makan yang berkhasiat sewaktu dari kecil lagi, apabila sudah besar ataupun dewasa, kita akan dapat akibat daripada tidak mengamalkan pemakanan yang sihat. Okey, itu sahaja dari saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Adilina Syafiqah binti Ahmad Fuad dari K52G2 dengan nombor metrik 32120144041. Di sini saya ingin menerangkan tentang karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat merupakan kelas makanan yang pertama dalam piramid makanan dan amat penting bagi manusia kerana karbohidrat adalah sumber utama tenaga untuk manusia melakukan pelbagai kegiatan dari segi mental dan fizikal. Di sini saya akan menerangkan tentang kebaikan karbohidrat kepada kanak-kanak. Antaranya, tenaga untuk badan kanak-kanak. Karbohidrat yang ada pada badan kanak-kanak akan membekalkan tenaga untuk keperluan tubuhnya. Kebaikan yang seterusnya, dapat mencerna makanan dengan baik. Karbohidrat juga membantu sistem penghadaman kanak-kanak kerana memiliki kandungan serat yang tinggi dan dapat mencegah penyakit kanser usus dan masalah buasir.
Akhir sekali, makanan karbohidrat akan memberikan kanak-kanak rasa kenyang dengan cepat dan bertahan dengan lebih lama. Karbohidrat secara umumnya makanan yang berupa kanji seperti bijirin, pasta dan roti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Farah Kristina binti Kamil Zaman dari K52 Group 2, nombor matrik 3212006901. Pada hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang kebaikan sayur-sayuran kepada kanak-kanak. Kebaikan yang pertama adalah kita dapat membantu menguatkan imun badan terhadap penyakit. Ini kerana apabila kanak-kanak makan sayur-sayuran dan juga buah-buahan, ia dapat mengelakkan kanak-kanak daripada mendapat pelbagai penyakit seperti semput dan juga pertumbuhan yang terbantul. Selain itu, ia juga dapat membina dan memperbaiki tulang kanak-kanak. Sebagai contoh, sayur kailan adalah tinggi kalsium yang dapat memastikan gigi dan juga tulang sentiasa kuat. Akhir sekali, kebaikan sayur kepada kanak-kanak adalah dapat mencantikkan kulit kerana sayuran hijau mengandungi banyak kandungan air yang mampu mengekalkan kelembapan dan juga menyumbang kepada kecantikan kulit dan juga rambut. Sekian, terima kasih. Anda dengar tentang kebaikan sayur-sayuran. Kini saya Nur Lidiahani binti Harus Salim memegang kad matrik 3210109991 ingin menerangkan sedikit sebanyak tentang apa itu protein dan kebaikan protein kepada kanak-kanak. Baiklah, protein merupakan komponen utama bagi semua sel seperti kulit, rambut, kuku dan tulang. Protein juga merupakan bahan mentah yang diperlukan untuk badan dan penting bagi fungsi tubuh iaitu dari pencernaan hingga pembiakan. Protein terdapat dalam daging, ikan, telur, ayam, itik dan tenusuk. Semua ini merupakan sumber protein yang lengkap yang dibekalkan dengan asid amino. Selain daripada keenam-enam bahan mentah tersebut, terdapat juga sayur-sayuran, kekacang dan biji-bijian, tetapi dikelaskan sebagai protein yang tidak lengkap dan tak ada semua asid amino. Dan kita semua juga perlu tahu bahawa protein juga bertanggungjawab menjadikan kulit lebih ajal dan kuat. Terdapat beberapa kebaikan mengamalkan protein dalam kehidupan, contohnya seperti membina dan memulihkan otot, membantu pertumbuhan sel-sel, menyokong metabolisme yang sihat dan menyokong perkembangan sistem imun. Antara kepentingan dalam mengamalkan protein dalam kehidupan kanak-kanak ialah tumbesaran dan perkembangan kanak-kanak. Tempoh pembentukan sejak lahir hingga peringkat kanak-kanak menjadi asas kepada kesihatan mental dan fizikal. Ibu bapa perlu menyediakan sumber protein yang boleh dipercayai bagi memastikan asas kesihatan kanak-kanak akan kekal kukuh sepanjang tahun dan anak-anak akan memperoleh khasiat yang penting untuk membentuk sistem imun dan otot yang kuat. Ada juga beberapa keburukan jika kekurangan protein, contohnya seperti melambatkan pertumbuhan dan perkembangan, sistem imun menurun dan akhir sekali melemahkan jantung dan paru-paru. Antara contoh-contoh makanan yang ibu bapa boleh hasilkan ialah sandwich keju panggang, telur hancur dengan keju, burger sayuran, sandwich mentega kacang dan jam, sandwich tuna dan bijirin penuh dengan buah-buahan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Ada apa dalam piramid makanan aras keempat? Nak tahu? Jom ikut saya. Sebelum kita pergi dengan lebih terperinci tentang makanan aras keempat, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama diberi Nurul Syafiqah binti Muzaffar daripada kohort 52, nombor matrik 3212011561. Baiklah, apa itu piramid makanan keempat? Di dalam piramid makanan keempat ini terdiri daripada lemak. Okey, makanan pada aras ini perlulah diambil dalam kuantiti yang sedikit. Hal ini dikatakan demikian adalah kerana kandungan karbohidrat yang tinggi
kandungan lemak dan gula yang tinggi serta kandungan garam yang tinggi mampu menyebabkan masalah kesihatan terjejas jika pengambilannya tidak dikawal. Bayangkan apatah lagi jikalau kanak-kanak mengambil lemak dengan secara tidak dikandung akan menyebabkan banyak masalah yang akan berlaku pada usia muda. Sebagai contohnya, kanak-kanak lebih cenderung kepada masalah obesiti dalam usia yang muda. Seterusnya, antara makanan yang terdapat di dalam aras ini ialah mentega, gula, coklat, aiskrim dan juga keju. Akhir sekali, sedikit sentuhan mengenai pinggan sihat. Pernah dengar suku-suku separuh? Salah satu inisiatif KKM iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia dalam panduan hidangan sihat dan seimbang. Oleh itu, semua pihak perlulah memainkan peranan yang amat penting terutama dalam kalangan ibu bapa dalam memastikan pengambilan lemak di dalam diri kanak-kanak dijaga dengan baik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bye.